Okey, kita mulakan surah Taubah yang mulai daripada ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhlifuna, mereka bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Ma, tiada. Qalu, telah berkata mereka. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Qalu, telah berkata mereka. Kalimatu, kalimah. Al-kufri, kekufuran. Wa kafaru, dan telah kafir mereka. Ba'da, sesudah. Islamihim, Islam mereka. Wahamu, dan telah bercita-cita mereka. Bima, dengan apa yang. Lam, tidak. Yanalu, mereka tercapai. Wama, dan tiada. Naqamu, telah benci mereka. Illa, melainkan. An, bahawa. Aghnahum, telah mencukupkan ia akan mereka. Telah mencukupkan ia akan mereka, Allahu, oleh Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Min fadli, daripada kurniaannya. Fa'in, maka jika. Yatubu, mereka bertaubat. Yakun, adalah ia. Khairon, lebih baik. Lahum, bagi mereka. Wa'in, dan jika. Yatawallau, mereka berpaling. Yu'azibhum, ia azab akan mereka. Allahu, oleh Allah. Azaban alimah, azab yang amat pedih.
Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wa ma lahum, dan tiada bagi mereka, fil ardi, di bumi, min waliyin, daripada pelindung, wala nasir, dan tiada penolong. Semak semula. Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka siapa? Mereka ni orang-orang munafik. Kalau ikutkan ayat ya terdahulu, ya mereka boleh ya mencela ya Nabi SAW. Ya. Jadi ya, mereka bersumpah dengan nama Allah. Ma qalu, tiada telah berkata mereka. Ya, dia mengatakan ya bila ya gertak, oh aku tak katakan. Ya, wallahi aku tak katakan. Macam itulah bahasanya. Ya. Ini orang munafik, dia suka main-mainkan kalimah Allah. Senang mengucapkan ya kalimah demi. Kalau bahasa kita demilah, demi Allah. Macam tu. Kalau bahasa Arab tu maknanya billah. Itu dah cukup maknanya demi Allah. Ya? Atau wallah. Ya, wallahi, demi Allah. Macam tu. Walaqad, dan demi sesungguhnya, qalu, telah berkata mereka kalimatal kufri, kalimah kufur. Ya, dia mencela ya Nabi, mencela agama. Ya, itu adalah kalimah kufur buat mereka. Mereka kata tak katakan, mereka tak mengatakan. Wa kafaru ba'da islamihim, dan telah kafir mereka sesudah Islam mereka. Mereka ya, telah menzahirkan kekufurannya sesudah mereka memang menzahirkan Islam, tapi mereka nampak menzahirkan kekufuran mereka. Wahamu bima lam yanalu, dan telah bercita-cita mereka dengan apa yang tidak mereka mencapai. Ya. Kononnya ya perang Tabuk ni habislah. Ya, kalah ya orang Islam ni. Padahal dia juga Islam, tapi Islam ya ragu-ragu. Inilah munafik. Mereka tak ramai, mereka ada ya, nak ikutkan ada 12 orang saja. Ya, tapi inilah dikatakan gunting dalam lipatan. Ya, pada jemaah ada gunting dalam lipatan. Ini yang merosakkan jamaah. Dan mereka mengatakan bahawa habislah kalahlah orang Islam tu. Ya. Pada peperangan Tabuk mereka telah mencela-cela. Jadi itu kalimah kufur, tapi mereka tak mengatakan. Ya, oh kami tak katakan macam tu. Macam itulah bahasanya. Wa manakum, dan tiada telah benci mereka. Illa an aghnahumullahu wa rasul min fadli, melainkan bahawa telah mencukupkan ia akan mereka oleh Allah dan Rasulnya ya daripada kurniaannya. Ya, mana mereka tak benci, melainkan apa? Kerana orang-orang yang bersama dengan Nabi, mereka telah mendapat kekayaan. Cukup di sini, agna itu daripada perkataan ghani, kaya. Allah telah mengkayakan atau mencukupkan, dan juga Rasul telah mencukupkan atau mengkayakan mereka daripada kurniaannya, iaitu mereka dapat harta rampasan perang yang banyak. Wa in yatubu yakun khairul lahum, maka jika mereka bertaubat adalah ia lebih baik bagi mereka. Kalau mereka bertaubat, alangkah baiknya buat mereka. Wa in yatawallaw,
Dan jika mereka berpaling, yu'azibhum, ia azab akan mereka Allahu oleh Allah, azaban alima, azab yang amat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyu wala nasir, dan tiada bagi mereka di bumi daripada pelindung dan tidak ada penolong. Ini maknanya kalau mereka berpaling daripada keimanan, Allah akan azab mereka, iaitu azab yang amat pedih di dunia. Di dunia kemungkinan mereka akan terbunuh atau dibunuh dalam peperangan. Dan begitu juga di akhirat lebih teruk lagi, iaitu dengan azab neraka. Itu di akhirat. Di bumi tidak ada siapa yang akan wali pelindung, dan tidak ada nasir penolong buat mereka. Ini dalam jamaah Nabi ada segolongan namanya munafikun atau munafikin, iaitu orang-orang munafik. Baik, sama lagi ayat yang ke-75 Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yang ahada, telah berjanjian ia Allah, kepada Allah, lain, demi jika atana, telah memberikan ia akan kami min fadlihi, daripada kurniaannya, bakhilu, la nasaddaqanna tu min fadlihi, daripada kurniaannya lana saddaqanna, nescaya kami mesti bersedekah. Walanakunanna, dan nescaya kami mesti jadi minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Semak semula. Wa minhum, dan di antara mereka, man ahadallah, ada orang yang telah berjanjian kepada Allah, lain atana min fadli, demi jika telah ia berikan kepada kami daripada kurniaannya, lanasaddaqanna, nescaya kami mesti bersedekah. Walanakunanna minas solihin, dan nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang soleh. Ini asal ceritanya, ada seorang zaman Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah ni nak cerita susah ni. Memang susah. Bila dia solat berjemaah, dia bergegas nak balik. Dia kata, isteriku nak pinjam bajuku untuk solat. Sampai macam tu. Isteriku nak pinjam bajuku untuk solat. Dia punya susah. Baju pun susah. Jadi, satu hari, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Janji apa? Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kekayaan atau kurnia, sungguh aku mau bersedekah. Aku nak jadi orang yang suka bersedekah. Dan sungguh aku nak jadi orang-orang yang soleh.
ya, dia berdoa kepada Allah macam tu. Itu namanya dia berjanji, ya. Dan terkadang, ya, bukan Sa'labah, ya, orang-orang lain pun kadang ada niat macam tu. Ya, kalau aku jadi kaya kan senang. Ya, aku boleh, ya, hari-hari bersedekah. Ya. Aku akan, ya, jadi orang yang soleh. Ya, senang aku beribadat. Macam itulah perasaan-perasaan atau niat seseorang. Sa'labah ceritanya dulu macam tu. Kemudian satu hari dia jumpa dengan Nabi. Dia minta supaya Allah memberi kecukupan atau kekayaan kepadanya. Dia minta doa Nabi. Sebab doa Nabi kan mustajab. Ya. Kata Nabi, tak perlu. Ya. Apa yang ada ni pun, ya, Allah telah menyayangimu. Ya, dan, ya, engkau dapat lagi, ya, melakukan apa yang disuruh atau diperintahkan. Dan kau juga rajin, ya, solat berjemaah. Jadi permintaan Sa'labah ini nampaknya begitu hampa lah. Maknanya Rasul, ya, tidak mau mendoakannya. Ya. Kemudian, ya, kedua kali dia datang. Maknanya dia tidak putus asa. Kedua kali dia datang macam tu, mengadu kesusahan dia, mintalah Allah kayakan dia. Ya, kalau aku kaya nanti aku akan bersedekah. Aku akan jadi orang soleh. Lebih kerap lagi, ya, aku datang ke masjid. Macam itulah ibaratnya. Ya. Jadi dia sudah berjanji. Lalu Allah pun, Nabi pun doakan. Ya, maka Sa'labah ni, mengikut ceritanya, dia ada ternakan kambing. Dengan disitulah, ya, datangnya atau punca kekayaan. Ternakan kambing ni pula menjadi, berkembang, membiak. Ya. Itu tanda kekayaan Allah berikan kepada Sa'labah. Maka dah banyak kambing ni, dia rasa, ya, dia duduk dekat dengan masjid, dia tak selesa. Sebab ternakan dia dah banyak. Maka dia carilah tempat yang jauh daripada masjid. Kat sana dia kira selesa melakukan ternakannya, memperlakukan ternakannya. Lalu dia pun jauhlah daripada masjid. Ya. Maka bila dah jauh, ini salah satu punca. Bila dah jauh, maka jarang-jaranglah dia datang berjemaah. Tak seperti dahulunya. Dia jarang-jarang berjemaah. Kemudian, ya, satu masa, mana dah cukup tahun, ya, dia terangkan, diceritakan bahawa Sa'labah sekarang ni, ya, kaya. Ternakannya sudah banyak. Berpuluh atau beratus-ratus dah ternakannya. Jadi, Nabi hantarlah orang untuk mengambil zakat. Utusan Nabi ni. Ya. Bila didatangi oleh orang mengambil zakat ni, dia buat hal lah macam-macam. Dia tak bagi, dia tidak keluarkan zakatnya. Maka, dia amil ini hampa. Dan dia mengadu kepada Nabi. Sejak itu, Nabi merajuk. Nabi merajuk terhadap Sa'labah, kepada Sa'labah. Merajuk benar. Bila dah kaya, dia lupa janjinya untuk bersedekah. Dia lupa janjinya untuk lebih soleh lagi daripada yang dahulu. Ini ujian ni. Ya. Lalu, Sa'labah ini, ya, tidak diambil tahu lagi oleh Nabi SAW, dan Nabi pun tak nak dengar. Kalau orang nak cerita Sa'labah, Nabi dah tak nak dengar lagi. Itu tengok dia punya, Nabi pun ada perasaan ni, perasaan merajuk. Ya, bila melihat seorang hamba, ya, yang, ya, dahulunya, ya, mengharap sesuatu daripada Allah, tapi bila dah dapat dia lupa diri. Ya. Okey. Ini zaman Nabi. Dia tak keluarkan zakat. Zaman sahabat, ya,
dia cuba nak memujuk sebab dia sudah dipulaukan. Dia dah terasa yang dia sudah dipulaukan. Memang dipulaukan. Para sahabat pun dah memulaukan mereka. Jadi zaman sahabat dia cuba nak mengambil hati. Ya, zaman khalifah ni. Nak mengambil hati, dia nak keluarkan zakat. Khalifah ini tidak terima zakatnya. Apa sebab? Dia alasan dia sebab Rasul dulu pun dia tak menerima zakatnya. Jadi ya, taklah diterima oleh sahabat. Akhirnya Sa'labah ini dia hidup dalam macam ibarat orang dalam buangan. Dia terjauh daripada jemaah. Dia orang-orang yang soleh. Ini cerita Sa'labah. Jadi cerita ini adalah ya, tauladan yang baik ya, buat kita semua. Artinya kalau kita dah sampai satu peringkat berkecukupan, ya janganlah jadi orang yang bakhil ataupun lebih kita pula menjauhi daripada agama Allah. Ini satu kesilapan besar. Ini tauladan yang baik ya, diambil daripada cerita Sa'labah ini ya. Inilah ceritanya ya. Baik, sama lagi ya. Falamma, maka manakala atahum telah ia berikan akan mereka min fadlihi daripada kurniaannya. Bakhilu telah bakhil mereka. Bihi dengannya. Watawallau dan telah berpaling mereka. Wahum walhal mereka mu'ridun orang-orang yang berpaling. Baik, saya mak semula. Ceritanya, itu ceritanya Sa'labah tadi. Falamma atahum, maka manakala telah ia berikan akan mereka min fadlihi daripada kurniaannya. Ya, Sa'labah ya Allah telah berikan kurnia kepadanya. Ya, maka dia sudah jadi orang yang kaya. Bakhilu bihi. Tengok, bakhilu bihi. Telah bakhil mereka dengannya. Waktu susah ingin nak jadi orang kaya, ingin nak jadi orang nak bersedekah, suka bersedekah, suka tolong orang. Ya, tapi bila dah kaya, cukup berkira. Ya. Itu dikatakan bakhilu bihi, telah bakhil mereka dengannya. Ya. Wa tawallau, dan telah berpaling mereka. Berpaling apa? Berpaling dari mentaati Allah. Zakat itu perintah, tapi dia sudah berpaling daripada perintah zakat, mengelak daripada perintah zakat. Ya. Kemudian ya, dah tak nampak muka lagi. Kalau dulu rajin berjemaah, dah tak nampak muka lagi berjemaah. Wahum mu'ridun, walhal mereka orang-orang yang berpaling, terus mereka menjauhi jamaah Rasul. Ya. Inilah cerita Sa'labah. Tapi kalau ya ikutkan makna Sa'labah ni, ya, Sa'labah ni ya, digolongkan sebagai ya, musang, ya, serigala, ya, Sa'labah ni. Sebab orang-orang dulu ya, mereka suka namakan anak-anak mereka binatang-binatang yang garang-garang. Ya, macam ada nama kalab, kilab, ya, itu anjing. Ya. Kan ada silsilah bapa saudara Nabi itu. Ya, dikatakan ya nama kalab ya atau kilab tu anjing, ya. Dan nama-nama asad, singa,
ya, dia suka namakan anak-anak tu binatang-binatang garang supaya ya garang macam binatang tu. Atau kemungkinan dia punya prasangka dia meletakkan nama-nama itu, ya. Prasangka dia nanti anaknya hebat macam singa, macam itulah bahasanya, ya. Jadi ini ya, cerita Sa'labah, ya, akhirnya dia pun jadi bakhil, ya. Kadang ya kita bila melihat ya atau kita baca cerita mengenai Sa'labah ni, ya, kadang kita ya boleh ya lihat, boleh tafsirkan. Ya, terkadang kita tengok orang yang ya diberikan Allah kelebihan kekayaan, ya, dalam segi bersedekah, ya, zakat atau bersedekah cukup berkira, ya. Tapi kalau orang yang sederhana, ya, dia bersedekah dia tidak berkira, ya. Tapi kalau orang yang dah diberi lebih-lebih, dia cukup berkira, ya. Contohlah seorang yang naik basikal tadi dia bersedekah RM10. Orang yang pakai kereta mata belalang, ya, faham kan, main kereta mata belalang, dia pun hula RM10 juga, sama dengan orang yang naik basikal, sama dengan orang naik motor. Tak taraf lah macam tu, ya, tak setaraf, ya. Jadi itu dikatakan terkadang orang diberi kelebihan, ya, Allah bagi kelebihan lagi dia kedekut, lagi dia bakhil. Jadi ya, kita bila baca ayat ini jangan kita ikutkan perangai Sa'labah ini, sebab perangai Sa'labah ini tidak akan berjaya ya dalam kehidupan kita, apalagi ya kehidupan akhirat, ya. Sebab sifat bakhil adalah salah satu sifat yang mazmumah, iaitu satu sifat yang tercela, ya. Baik, kita sambung lagi. Fa'aqobahum, maka aqobah, ya, maka telah mengakibatkan ia. Aqobah ni pada akibat, ya. Perkataan kita pun akibat. Maka telah mengakibatkan ia akan mereka. Nifakon, penyakit nifak. Penyakit nifak tu munafik, ya. Penyakit nifak. Kalau tak faham nifak tu, letaklah nota munafik. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Ila, sehingga yaumi, hari, yalqaunahu, mereka temui akannya. Mereka temui akannya. Bima, dengan apa yang ahlafu, telah menyalahi mereka Allah, akan Allah. Ma, apa yang wa'aduhu, telah berjanji mereka akannya. Wabima, dan dengan apa yang kanu, adalah mereka yakzibun, mereka berdusta. Baik, saya mak semula. Fa'aqobahum nifaqa fi qulubihim,
maka telah mengakibatkan ia akan mereka penyakit nifak. Ini ya, daripada ya Allah uji dengan ya kekayaan, lalu dia pun jadi bakhil. Lama-lama akibatnya dia akan jadi orang munafik, berpura-pura saja Islam. Ya, hakikatnya ya, dia menolak banyak hal-hal yang membawa ketaatan kepada Allah dalam hatinya. Ini jadilah penyakit nifak dalam hati-hati mereka. Akan terbawa ila yaumi, kepada hari yalqaunahu, mereka temui akannya. Dia akan ya membawa hati yang munafik ini sampailah bertemu dengan hari mereka bertemu, iaitu bertemu kepada Allah pada hari kiamat nanti. Bima ahlafullaha, dengan apa yang telah menyalahi mereka akan Allah, wa'aduhu, dan telah berjanji mereka. Dulu berjanji ya, nak jadi orang yang suka bersedekah kalau kaya. Dulu janji ya untuk jadi orang yang soleh ya. Semua disalahi. Apa yang ya mereka janjikan kepada Allah, semua disalahi. Dah kaya jadi bakhil. Ya, dah kaya pula ya, dah bukan dekat kepada agama, dah bertambah jauh daripada agama. Semua sudah menyalahi. Wa bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka berdusta. Itu akibatnya. Akhirnya mereka jadi ya, manusia yang beragama tapi berdusta dalam agamanya. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-78. Alam, adakah tidak? Ya'lamu, mereka mengetahui. Annallaha, bahawasanya Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Sirrahum, rahsia mereka. Wa najwahum, dan bisikan mereka. Najwa ni saya tengok ramai orang suka meletakkan nama ya kepada anak-anak mereka Najwa ya. Jadi Najwa ni maknanya ialah bisikan ya. Najwa. Kalau ajwa tu dah kurma ajwa ya. Kalau Najwa tu bisikan ya. Nama ini ya diterangkan kisahnya juga jin suka meletakkan nama anak dia Najwa ya, suka membisikkan. Jadi ya, kalau nama Najwa ni banyak kena rasuk ya, ubahlah nama Najwa tu dalam panggilan ya. Kalau panggilan selalu dipanggil Najwa, asyik kena rasuk ya. Contohnya ya, artinya ya, kita sudah memanggil bersama anak kita itu ya, bersama anak kita itu jin kita panggil ya, akhirnya ya, anak kita sudah didampingi oleh jin. Jadi kalau seandainya berlaku macam tu, tukar nama ya, memang IC tak boleh tukar, panggilannya tukar. Ya, keluarga mesti mulakan memanggil bukan nama ya, Najwa, kecuali dalam IC dia memang Najwa ya, tapi hanya panggilan saja ya, tukar panggilannya, insya-Allah ya, anak itu tidak akan apa-apa lagi ya, sebab kita tidak panggil ya jin, kita panggil anak kita
Kalau dia berpangkat sulung, panggillah Alung. Tak ada kena mengena dengan nama Najwa, panggil dia Alung. Tak mengapa. Ya. Itu ya. Kalau kita tengok orang-orang tua kita dulu, ya, orang tua kita dulu, dia bila anak dia selalu asyik, ya, macam dia kena sampuk, ibaratnya kena sampuk. Kalau tetap maghrib, dia sakit. Tetap maghrib, dia sakit. Ya? Si anak ni. Orang tua-tua kita dulu ingat tak? Dia jual anak. Kalau tak tahulah. Ya, kau punya orang pernah dengar cerita ni atau tidak? Ya? Macam saya ni ada melalui cerita ni dan melalui kisah benarnya. Ya, dia jual anak tu. Contohnya dia datang ke rumah saya contoh, ya, ke rumah mak saya. Kemudian dia kata, saya ni ada hajat, ya. Apa hajatnya? Kata dia. Saya ni nak jual anak ni, ya. Berapa nak jual? Kata mak saya contoh macam tu. Seikhlasnya lah, ya. Kemudian, ya, mak pun bagilah satu, ya, lai kain batik, ya. Ini, ya, saya beli dengan harga satu lai kain batik, ya. Maka dia ambillah kain batik tu, ya. Kemudian anak tu sebenarnya tak dibagi dengan mak kita. Itu satu adat, ya. Dia lakukan macam tu, anak tu sudah terjual, kiri sudah terjual, tetapi ya anak tu bukan diberikan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya anak ni dia tidak ada gangguan. Dia punya cerita tu, ya, anak ni selalu kena ganggu, ya. Tapi bila lepas daripada kena jual tu, ya, anak ni dah tak kena ganggu lagi, bukan hak dia lagi. Jadi jin tu tak ganggu lagi. Macam-macam petua, tapi tak ada salahnya, ya. Itu hanya sebagai satu petua, tak ada syirik pun, ya. Petua orang tua dulu, ya, macam tu, ya. Macam ni lah kalau cerita, kalau nama dia Najwa, nama dia siapa lagi, Balkis, ya, itu nama-nama jin, ya. Jin suka nama-nama macam tu, ya, Balkis, ya. Kalau seandainya ada gangguan, ingat, ya, petua dia kita kena tukar dia nama, ya. Tukar nama. Baik, sama lagi. Wa annallaha 'allamu wa annallaha, dan bahawasanya Allah 'allamu, yang maha mengetahui, al-ghuyub, yang gaib-gaib. Baik, semak semula. Hujung ayat ini, maksud ayat ini, alam ya'lamu, adakah tidak mereka mengetahui, ya, contohnya, ya, Sa'labah ni, annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum, bahawasanya Allah ia mengetahui akan rahsia mereka dan bisikan mereka, wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahawasanya Allah yang maha mengetahui yang gaib-gaib, ya. Mana perkara yang gaib, ya, Allah yang maha mengetahui. Itu, ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-79, ya. Alladzina, ya, orang-orang yang yalmizuna, mereka mencela, al-mutawwi'ina,
orang-orang yang membuat tatawuk. Orang-orang yang membuat tatawuk. Tatawuk. Apa makna tatawuk ni? Letak nota. Membuat amal lebih. Membuat amal lebih dengan kerelaan sendiri. Nota minta nota. Membuat amal lebih dengan kerelaan sendiri. Itu nama tatawuk. Ya, kalau kita baca hadis solat tatawuk, solat sunat. Ya, kalau disebut solat tatawuk itu namanya solat sunat. Sedekah tatawuk, sedekah sunat. Kalau sedekah wajib tu zakat. Ya. Kalau sedekah sedekah tatawuk mana sedekah sunat. Jadi, ya, mana sini ya mutawwi'in. Orang-orang yang membuat tatawuk min daripada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Pada as-sadaqat, sedekah-sedekah. Wallazina, dan orang-orang yang la yajiduna, tidak mereka dapati, illa, melainkan, juhdahum, kesungguhan mereka, atau nanti keupayaan mereka. Lagi cantik ya, keupayaan mereka. Juhdahum, keupayaan mereka. Fayaskharuna, maka mereka ejek-ejek. Maka mereka ejek-ejek. Bracket menghina. Minhum, daripada mereka. Sakhira, telah membalas ejek-ejekkan. Telah membalas ejek-ejekkan. Allahu, oleh Allah. Minhum, daripada mereka. Walahum, dan bagi mereka, azabun alim, azab yang amat pedih. Baik, saya buat semula ya. Allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang yang mereka mencela akan orang-orang yang membuat tatawuk, membuat amal lebih. Ya. Dia nak buat amal lebih. Siapa? Minal mu'minin, daripada orang yang beriman, fi sadaqat, pada sedekah-sedekah. Ya. Wallazina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mereka dapati melainkan ya kesanggupan mereka atau keupayaan mereka. Fayaskharuna minhum, maka mereka ejek-ejek daripada mereka. Sakhirallahu minhum, telah membalas ejek-ejekkan oleh Allah daripada mereka. Walahum, dan bagi mereka, azabun alim, azab yang amat pedih. Ceritanya, ya, kisahnya,
bahawa turun ayat mengenai tentang sedekah. Datang seorang lelaki, dia bersedekah, dia dengan sesuatu yang banyak. Ya, orang munafik pandang. Dia kata, orang tu riak ya. Jadi nak tunjuk, ya, nak tunjuk riak, macam tu. Ya. Kemudian datang seorang lelaki lain pula. Dia pun bersedekah dengan satu gantang. Bahasa kita satu gantang dulu ya. Dulu satu gantang. Apa kata orang munafik? Dia kata, sesungguhnya Allah kaya. Dia tidak memerlukan kalau sekadar segantang. Dicela. Ya. Yang sedekah banyak dicela, yang sedekah sikit pun dicela. Siapa yang mencela ni? Ni orang-orang munafik. Mereka sendiri tidak bersedekah, mereka sendiri ni bakhil. Jadi bila nampak orang bersedekah lebih, dia riak tu, nak tunjuk. Bila yang sedekah sedikit, diolok-olokkan juga. Allah tu kaya, dia takkan nak menerima sedekah sikit macam tu. Ya. Padahal dia sedekah dengan satu gantang, kurma contohnya, itu adalah keupayaan mereka. Dia memang orang susah, tapi dia ingin juga nak bersedekah. Kita jangan cela, kita jangan ejek-ejek. Ada orang ikut kemampuan dia. Dia sanggup bersedekah dengan 1,000. Ada orang yang paling susah, dia hanya mampu dengan RM1 contohnya. Kita tidak boleh cela sebab dia sendiri, dia pun ingin juga nak bersedekah. Walaupun hanya mampu RM1, dia keluarkan juga RM1. Dia juga ingin nak bersedekah. Jangan dicela. Orang munafik cela. Ni ayat ni, kisahnya atau turunnya pasal sedekah. Bila sedekah lebih, diejek katanya orang tu riak. Bila orang yang mampu hanya sedikit, kalau sedekah sikit tu tak payahlah nak sedekah, simpan je lah, sekadar RM1 tu simpan je lah. Bahasanya macam tu. Kita jangan buat macam tu. Itu adalah sifat orang-orang munafik, suka mencela orang bersedekah. Untuk mereka ini, walahum azabun alim. Bagi orang yang suka mencela macam ni, ingat, bagi mereka azab yang amat pedih, di sisi Allah Ta'ala. Maka sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula.